Kak, janganlah kak. Dia marah. Hehehe. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, macam korang baca dekat caption bawah ni, ada orang DM aku dekat IG minta aku ceritakan kisah seram. Aku ambil masa yang lama juga untuk aku fikir kisah seram yang macam mana aku nak cerita dengan korang. Tapi hari ni aku nak cerita pengalaman aku sendiri mengenai alam gaib. Korang percaya tak dengan benda-benda gaib? So dulu aku memang tak percaya. Bukan kata tak percaya, tapi aku macam tak rasa benda tu akan jadi pada aku. Kita terus kepada cerita yang aku sendiri pernah alami, and benda tu terjadi pada diri aku. Masa tu aku cuti SEM, and then berbelas tahun lalu lah cerita ni. Masa cuti SEM kita berjalan kan, so jadi family aku dengan family makcik aku adalah dalam 3 biji kereta. Kita orang konvoy nak pergi rumah pakcik aku yang satu lagi. Okay, masa sampai ke rumah pakcik aku tu, yang aku ingat ayah aku ada masuk parking, and then sebab rumah perumahan, so korang faham tak, perumahan ni dia punya parking sangat-sangat terhad. So untuk 3 biji kereta, and kereta ayah aku ni terpaksa beralah ke tepi sikit, ke hujung sikit. So kita orang parking dah di penghujung rumah, and then masuk ke dalam macam semak sikit lah depan rumah tu, ada semak sikit. So masa tu keadaan masa sampai tu maghrib, and then yang aku tahu masa tu hujan tengah renyai, dan aku volunteer diri aku sendiri untuk turun pada kereta, nak tengok nak macam nak arahkan ayah aku ke depan lagi. So jadi aku ni lagi ke dalam semak tu, macam tu lah, korang faham kot. So lepas tu macam biasa tak ada apa-apa yang berlaku, and aku tidur pun tak ada apa-apa yang jadi. Ada motor. So masa tu tak ada apa-apa yang jadi pun malam tu, and then macam biasa kita lepak, gelak-gelak, and tidur. Dan masa kita orang nak balik, kita orang bergerak dari rumah pakcik aku tu, ni terus balik ke rumah masing-masing tak, kita orang berpecah. Aku duduk kat Negeri Sembilan. So dari Negeri Sembilan ke KL, dia ada macam satu jalan yang sunyi tau, pemisah, and then tapi jalan tu adalah jalan shortcut. Dia orang panggil jalan shortcut lah. So masa tu kita orang gerak dari rumah pakcik aku tu petang, and then memang akan sampai ke rumah aku malam. So kalau aku bagi tahu mana yang pernah lalu dekat Genting Pras, korang akan tahu seram tak seram jalan tu, sebab jalan tu sunyi, and then dia kiri kanan hutan. Dia jalan shortcut daripada dari Negeri Sembilan nak ke KL. Masa tu kita orang lalu kat Genting Pras tu dalam pukul 9 macam tu lah. Dalam pukul 9, and then aku terasa macam something tau yang ada dalam kereta tu. Semua dalam kereta tu mak ayah aku, and then aku dengan adik aku kat belakang. Ayah aku drive. So masa tu aku rasa macam ada sesuatu yang berlaku dekat aku. Aku terasa macam ada orang perhatikan kita orang. Macam dalam seat kat belakang, yang belakang tu bukan aku dengan adik aku je, tapi aku rasa macam ada seorang lagi. So masa tu aku tengok adik aku tengah tidur. Aku nak cakap dengan mak ayah aku yang aku rasa macam ada orang ikut. Tapi kalau aku cakap, korang boleh bayang tak dalam keadaan gelap gelita, jalan yang sunyi, agaknya kalau aku cakap tu mungkin ayah aku tinggal aku terus kat tepi jalan tu. So aku diam je benda tu sampai kita sampai kat rumah. Masa sampai kat rumah, kita orang angkat barang. Masa tu aku orang yang terakhir, yelah kita orang duduk quarters. So aku tingkat 1, jadi nak angkat barang naik ke atas macam bergili-gili lah. Jadi aku orang yang terakhir dekat kereta nak ambil barang, ini aku tutup kereta. Masa aku nak naik atas, aku terasa macam aku nampak satu kelibat orang tau. Aku tak tahu orang ke apa, tapi aku nampak kelibat hitam. So masa aku nampak kelibat tu, aku ingatkan ayah aku. Aku nak panggil dia sebab aku nak cakap dengan dia dah tak ada barang kat dalam kereta, and then aku orang terakhir yang tutup kereta. So masa tu aku turun bawah. Masa tu aku dah naik dalam 5 tangga macam tu lah. So aku turun balik, aku pergi kat kereta, tak ada siapa. And then aku jenguk-jenguk kot lah jiran-jiran aku turun ke, tak ada siapa-siapa kat bawah flat tu. So tak apalah, aku pun naik atas. Macam biasa kita mandi-mandi, tak ada apa pun yang jadi. And satu malam tu aku terasa badan aku panas. Aku terasa macam
bukan panas yang demam tau, dia panas hangat. Dan aku seorang je yang rasa benda tu. Lepas tu masa pendekkan cerita, and aku tidur. Dan aku ingat lagi masa tidur tu aku ada termimpi. And mimpi ni sangat-sangatlah, aku rasa sangat unik sangatlah mimpi ni. Memang aku akan ingat sampai bila-bila. Aku mimpi aku berada dekat sebuah kilang yang dipenuhi dengan kayu. Korang tahu tak kayu blue tea yang 2x2 tu? Okay. Kayu blue tea yang besar-besar tu kan. So aku ada kat sebuah kilang yang banyak sangat dengan kayu. So masa tu yang aku pasti aku ada ternampak satu kayu dalam banyak-banyak rak kayu tu. Aku ada nampak satu kayu warna putih. Yang lain semua kayu warna coklat kan. So aku nampak kayu tu warna putih bersinar-sinar, tapi dia tinggi daripada aku. Dia duduk kat rak tapi dia tinggi. So aku ni macam nak sangat kayu tu. Aku lompat. Ni mimpi tak mimpi aku. Aku lompat. Aku lompat. Aku dapat capai kayu tu tapi terjatuh. So kayu tu jatuh timpa kaki aku. Aku terus terjaga. Masa terjaga tu aku rasa kaki aku belah kiri. Lutut aku macam bergerak-gerak macam bergerak lah. So aku rasa mungkin itu adalah mungkin aku penat berjalan kot. Aku fikir macam tu. And aku tidur. Keesokan harinya maghrib aku turun bawah. Sebab aku tak ingat untuk apa aku turun bawah. Lepas tu aku nampak lagi kelibat yang sama dekat tempat yang sama. So masa tu aku geram sebab semalam tu aku dah tengok tapi aku cari tak ada siapa. So kali ni aku nak cari siapa. Masa tu maghrib. So aku nak tahu siapa. Aku cari sebab memang tu aku nampak kelibat orang tu. So aku cari memang tak ada. And then masa aku masuk rumah, azan. Masa azan maghrib tu, kaki aku belah kiri yang kat lutut, dekat lutut je. Dekat lutut macam nak pecah. Aku tak tahu nak gambarkan, nak rasa sakit tu macam mana. Dia rasa macam nak pecah. Dan aku tak boleh gerakkan kaki. Aku tak boleh nak pijak. Aku rasa tak mampu. Kaki aku jadi berat sangat dekat lutut. Sakit dia macam ada orang korek-korek tempurung lutut korang tu. Aku tak tahulah nak gambarkan sakit tu macam sakit. Aku tak pernah rasa sakit macam tu. Memang sakit gila-gila. Hidup aku tak tentu arah untuk dalam masa 3 hari tu. Aku mandi pun, mak aku heret aku masukkan bilik air. Yang mak aku kecil, aku lagi besar pada dia. So dia nak angkat memang dia tak larat lah. Mak ayah aku heret aku masuk bilik air untuk mandi. Dia orang yang mandikan aku. Sebab aku memang tak boleh nak beri kaki aku belah kiri ni sakit. And then berat sangat-sangat. Sampai satu masa tu, korang tahu tak, sakit dia, aku sampai minta mak ayah aku, abang aku suruh potong kaki aku. Sebab aku tak nak kaki tu. Dia sakit sangat. Aku suruh diorang potong kaki aku. And then malam tu mak aku kata, tak apalah kita pergi hospital. Kita orang pergi hospital. Kali pertama tak ada apa-apa. Doktor cakap mungkin salah urat kot. Dia cakap macam tu. Dia bagilah ubat-ubat. And then aku makan. Pagi subuh tu aku sakit. Pagi-pagi subuh aku sakit. Aku ajak mak ayah pergi hospital. Pergi sekali lagi. Masa tu doktor suntik. Aku ingat dia suntik. Jadi ubat tu mengantuk. And then dia buatkan aku rasa macam lali lah. So aku tertidur. Aku terjaga. And sakit tu datang balik. Dan malam tu juga aku ajak mak ayah aku pergi hospital. Sebab aku nak suntik tu lagi. Aku nak cucuk lagi. So masa tu doktor tak bagi. Diorang tak bagi cucuk. And then sampai ada satu masa tu, ada seorang staff nurse yang berusia. Dia cakap dengan aku, dia kata dia tengok aku daripada semalam lagi yang datang. Dia nak bagi pandangan lah, suggestion dia pergi berubat kampung. Dia cakap macam ada benda tak kena, dia cakap. Dan aku percaya sebab dia orang tua. Dia orang berusia kan. Orang berusia ni kalau dia cakap-cakap ni, please lah korang dengar. So masa tu dia cakap, tolong pergi berubat, dia cakap. Dan mak aku masa tu mencarilah kat mana boleh berubat. Dan kawan dia suggest ada satu rumah dekat pekan tempat aku duduk tu, dia boleh berubat orang. Tapi rumah dia macam, rumah dia pun menyeramkan. Rumah dia dekat satu sudut yang memang hujung jalan, tak ada orang. And then dia tak ada jiran. And rumah dia je kat situ. Aku pun tak tahu lah. Macam tu lah. Aku pergi, dia pegang kaki aku dan dia geling kepala. Masa tu aku tak tahu apa kena dengan dia ni. Tapi dia ada bagi aku air dan aku minum. Malam tu kurang sikit lah sakit aku punya kaki. Tapi stay sakit lagi, cuma kurang sikit. Walaupun dia sakit
Sampai aku still lagi mohon tolong potong kaki aku. Sampai aku cakap dengan abang aku berkali-kali, tolong potong, aku tak nak kaki ni, aku tak nak sebab sakit, aku rela kudung. Lepas tu esok tu kena lagi, pergi lagi rumah orang yang berubat tu. Dia cuma minta kat aku limau dengan air botol. Macam tu lah, aku tak ingat. Tapi aku tahu ada limau 7 biji. So kita orang pergi berubat. Dan dia baca. Aku tak tahulah benda tu ni perubatan Islam ke ataupun tak tahu lah, whatever lah. Dan bilik tu dikelilingi dengan kain kuning, atas bawah semua. Daripada ceiling dia memang ditutup dengan kain kuning tu. Tak tahu adalah aku adalah nampak frame ayat apa-apalah, dikeris lah, adalah kayu, aku pun tak tahu apa dia. So masa tu aku dah tak ingat apa dah, yang aku tahu tolong bagi baik kaki aku. And then masa tu dia cuma letak kertas, sehelai kertas, surat khabar. Okay, dia cuma letak surat khabar dekat bawah kaki aku, dekat bahagian bawah lutut tu. Ini kaki aku macam bengkok kan lah, aku dalam keadaan duduk, kaki aku bengkok. So dia letak kertas kat bawah tu. Masa tu dia cuma cakap, aku ada pergi mana-mana tak? Aku cakap dengan dia, aku tak ada pergi mana. Lepas tu dia kata, aku ada kena buatan orang yang sebenarnya orang tu nak buat kat orang lain, tapi aku yang pijak. Kau faham tak? Masa tu aku macam blur, aku pergi ke mana? Bila aku fikir-fikirkan balik, aku ingat akhir yang aku keluar daripada tempat rumah aku, akhir yang aku keluar dari area rumah aku pergi rumah pakcik aku, yang aku cakap aku sampai maghrib tu. So aku pergi kat situ. Jadi orang ni cakap dengan aku ada pergi kat satu tempat yang tak jauh and tak dekat, and orang tu aku kenal. Lepas tu benda yang aku pijak ni sebenarnya ada orang lain nak buat dekat tuan rumah, nak buat kat orang lain, tapi aku yang datang dulu, aku yang pijak benda tu. Orang tu buat mengharapkan tuan rumah tu yang pijak benda tu. So masa tu korang faham tak? Ayah aku parking kat hujung sekali, and rumah makcik aku tu lock corner tau, di hujung sekali. So masa tu korang boleh fikir tak, ada orang tanam apa-apa ke kat depan tu? Aku Wallahualam lah, aku malah nak tuduh, aku tak nak tuduh siapa-siapa. Dan aku pun tak tahu siapa yang aku nak tuduh tu. Tapi memang benda tu tak sangka lah masa orang tu cakap yang aku kena ni dekat orang yang aku kenal. Sebenarnya dia nak buat dekat orang yang nak buat kat orang lain yang aku memang kenal. So memang aku rasa makcik aku dengan makcik aku lah. Dan then aku yang terkena dulu. So masa tu dia cakap benda ni bergayut daripada dekat buku lali aku lagi. Dia kata dia bergayut. Bayang tak? Seorang perempuan, dia kata putih, dia ada lukis tau lakaran untuk aku masa tu. Ada seorang perempuan, dia macam kurus, dia halus, panjang je, aku tak tahu binatang apa. Rambut panjang, apa tu ada gigi-gigi, dia cakap ada kuku panjang. Dia kata dia bergayut dekat lutut aku. Korang boleh bayang tak macam mana keadaan dia bergayut? Dia sebenarnya naik melalui kaki aku. So dia dah duduk dekat buku lali, dan dia mungkin aku lambat jumpa dia, kan aku dah pergi hospital, dia dah sekarang dah ada dekat lutut aku. So dekat lutut ni adalah point utama dia, dia macam boleh duduk lama. So dia gayut dekat aku punya lutut. So dia gayut kat aku punya lutut. Korang boleh bayang tak macam mana sakit dia? And then orang tu cakap, aku akan sakit setiap kali azan. Memang ya weh, setiap kali azan aku akan meraung, benda tu sakit, sumpah sakit weh, aku akan meraung-raung benda tu. So aku masa tu tak kisahlah apa akak tu nak cerita, aku tak kisahlah apa yang jadi dengan keadaan environment yang memang menakutkan tu kat rumah dia, tolong bagi baik. Lepas tu dia cuma baca doa-doa, aku tak tahu dia baca apa. And then dia keruk bawah lutut aku macam ni. Okay, ni lutut. Okay, dia macam dia lap macam tu. Tapi dia keruk lah, sakit. Kau tahu tak sebenarnya dia keruk tu. Tapi ya, setiap kali aku jumpa akak tu, baru aku perasan aku tak sakit. Aku akan sakit bila aku kat rumah, aku keluar dari rumah dia, aku sakit. Bila aku berdepan dengan akak tu, aku tak sakit. Aku pun tak tahu kenapa. So akak tu dia keruk kaki aku. Ada benda jatuh dari kaki aku, dia macam kelumomo kecil, tapi dia berat. Sebab apa aku cakap dia berat? Masa tu kakak tu tak ada sapu minyak, tak ada sapu apa tau kat tangan dia. Tangan dia memang kosong. And then dia duduk dengan aku daripada aku mula-mula masuk lagi. Masa dia kerut tu, benda tu jatuh macam hujan. Macam rumah korang pakai zinc.
Hujan baru nak turun. Tak 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 tak, tak. Macam tu. Masa benda tu jatuh tak. Masa tu aku tengok benda tu jatuh, dia macam keluar momor nipis, dia macam keluar momor kecil je. Lepas tu dia jatuh tu warna hitam. Banyak gila, korang tahu tak? Masa dia lagi dia keruk kan, kaki aku rasa macam lagi ringan. Tapi masa dia keruk sakit, bukan sakit yang bergayut tu, dia sakit sebab dia korek kaki aku. Hujung-hujung kan dia dah tinggal sikit, dan kaki aku pun dah semakin ringan. Lepas pada dia buat tu, dia balut-balut, aku mandi. Aku mandi dengan air limau yang dia bagi tu. Mandi kat rumah dia. So dah mandi, limau tu dia tak bagi buang, and then dia bungkus sekali dengan benda alat tu dalam satu kain putih. Dia diikat dengan plastik. Lepas tu dia suruh aku buang malam ni juga dekat tempat air yang mengalir. So air yang mengalir tu sungai lah. And then dia pun, aku tak tahu lah kenapa dia tak bagi tahu pula yang sungai, ada sungai depan rumah dia. Kebetulan kita nak keluar simpang, kita orang perasan ada sungai. So jadi ayah aku lepaskan benda tu kat sungai. Alhamdulillah, lepas pada aku jumpa dia, and aku dah tak sakit lagi. Dan aku dah tak jumpa dah kelibat orang yang aku nampak tu. 2 kali yang aku nampak tu. So tu je cerita aku. Korang ada tak satu soundtrack ataupun bunyi yang buat korang seram? So adik aku, dia ada macam satu trauma. Korang tahu tak lagu cerita Pontianak Harum Sunda Malam? Mungkin masa tu cerita Pontianak Harum Sunda Malam tu keluar, dia baru nak membesar. So dia rasa tu cerita dia yang first, yang paling seram tu hidup dia. Lagu masa Mariam kan, Maya Karin berlakon nama Mariam. Masa Mariam pakai sebelum Mariam mati kena bunuh dengan kawan-kawan kuncu-kuncu Asmadi, dia ada menyanyi macam tu. Orang panggil apa? Aku pun tak tahu orang panggil apa. So masa tu dia ada nyanyi lagu macam ni. Aku tahu dia tak suka dengar, tapi aku nak nyanyi juga. Dan kalau korang rasa tak sedap, nasib korang korang dengar. Dia takut dengan melodi yang macam ni. Macam tu lah. Dia paling tak suka bila aku buat benda tu kat dia. Dan aku selalu musik dia benda tu lah. Satu lagi, dia takut dengan bunyi ni. Aku pun takut tingkat tengah buka aku 1 pagi tu. And then dia takut dengan benda tu. Aku suka kacau dia. Dan sekarang ni dia, bukan dia tak dengar, dia dengar. Cuma dia pasang earphone, dan aku dengar bunyi earphone dia tu sampai telinga aku dengar. Mungkin dia tak nak dengar apa yang aku cakap ni. So bunyi apa tu? So korang, after bunyi tu bunyi, aku ada kat depan rumah. Tak sampai 5 minit aku buat konten tadi, tiba-tiba elektrik rumah aku terpadam. So ring light aku pun dah terpadam. And then okay lah. Aku takut. Bye. Jumpa lagi nanti. Jangan lupa subscribe. Aku ada kat depan rumah. Korang dengar tak bunyi anjing tu? Okay korang. Kita jumpa lagi nanti. Bye.